Okey. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Okey, baik. Okey, faham setakat ni? So, Haji ni tadi mana? Missing. Ha. Trying to come in. Dia lambat sikit. Okey, tak apa. Yang ada interruption saya. Okey. Kan Perdana Ahad dia punya signal memang tinggi kan. So dia kapar ni dia memang slow sikit. Ustaz pakai Unify mobile Ustaz? Unify mobile. Handphone lah, kat handphone. Kat handphone. Tapi better lah dan yang lain saya tahu itulah. Okeylah. Okey, cuma tinggal lagi itulah. Kita kawasan agak luar bandar sikit. Kapal ni. Okey. Okey, baik. Setelah itu kita tahu dah jumlah tu. Okey, baik. Itu jenis. Kalau kita tengok tadi, okey, ayat ke-5 pula. Surah Al-Falaq tadi, wa min syarri hasidin idza hasada. Hasada. Hasada ni. Kita tak tahu lagi perkataan hasada ni, tapi yang sebenarnya kita dah belajar adalah. Tapi kita tahu ini adalah fi'il. Kan? Okey. Betul. Apabila dia telah hasad. Siapa yang telah hasad? Okey. Macam ni Haji ni. Haji ni cuba tengok ayat 5. Dia sebut dari kejahatan orang yang dengki. Dia sebut tu. Orang yang dengki. Dengki tu perbuatan atau tidak? Bukan. Pasal ini menunjukkan orang tu, jenis orang. Jenis orang. Dia perkataan orang tu. Okey, alhamdulillah dapat signal tu. Walhal kita boleh terjemahkan dia apa dia? Dari kejahatan pendengki. Pendengki kan. Kan? Pendengki lah. Cukup macam itu. Sebab itu saya kata kadang-kadang perkataan tu macam kita kata orang-orang yang sesat dengan orang yang mencuri tadi. Orang yang sesat, orang mencuri. Orang yang sesat kita tak boleh pendekkan perkataan tu. So orang yang mencuri kita boleh pendekkan perkataan tu. Pencuri. Kita boleh namakan dia, memendekkan. Tu nanti insya-Allah kita akan belajar tu dia panggil isim. Ustaz boleh penyesat. Tapi makna lain lah. Maknanya orang yang menyesatkan. Orang yang menyesatkan dengan orang yang tersesat lain. Yang tersesat lain. Dua individu yang berbeza. Kan? Dua individu yang berbeza. Itu yang kita kena kenal pasti, kena fahamkan. Sebab kadang-kadang ini saya dulu pun juga confuse, saya tak nafikan benda ni. Sebab tu bila kita belajar, ini pentingnya kita belajar supaya kita bertalaki macam ini, supaya kita tahu bila kita ada masalah, orang lain ada masalah tu, bila kita ajar kita tahu macam mana nak tackle benda tu. Okay, alhamdulillah. Baik, kita kembali kepada kertas kerja kita. Baik, itu okey, jumlah fi'iliyah. Satu lagi jumlah fi'iliyah, bila dia ada perbuatan, ada je perbuatan, mesti dia adalah fi'il. Contoh, kan? Kita kata dia pergi ke kedai. Dia membaca buku. So ada perbuatan, membaca, pergi, itu semua perbuatan, itu menunjukkan itu adalah fi'il. Kata jumlah fi'iliyah. So jenis dua tu je dalam bahasa Arab. Jangan risau, tak banyak. Tapi bila dia bersambung-sambung tu yang kita jadi pening tu kan. Dia pergi ke kedai, betul lah, bersama adiknya. Kan? Berhenti dah. Dan membeli. Itu yang jadi pening tu dalam bahasa Arab. So jadi panjang, kita tak tahu mana bahasa tu. So kita kena faham tu pembahagian jumlah-jumlah tu. Dia pergi ke kedai, habis. Bersama adiknya, habis. Dan untuk membeli buku yang berwarna merah itu. Kan jadi panjang macam itu. Baca jadi kita jadi pening.
Tapi walhal kalau kita faham, oh benda tu boleh dipendek-pendekkan. Okey, baik. Dengan mengikut jumlah tersebut. Okey, baik. Seterusnya, okey. Ni dhamir. Ni penting. Ya. So, tadi kita kata dia pergi ke kedai bersama adiknya. Ada adiknya, nya. So, dia, nya, engkau, aku. Okey, itu semua adalah ganti nama diri. Dhamir. Yang dipanggil dalam bahasa Arab, dhamir. Jamak dhamir. Jamak. Siapa punya yang kuat? Okey. Kuat betul dia vibrate. Okey. Dhamir yang kita panggil tadi, dhamir, ya. Jamak dia apa dia? Satu ganti nama diri panggil dhamir. Jamak dia adalah dhamair. Okey, saya pinjam whiteboard sekejap, Umar. Baik. Okey, ini sekadar pengetahuan kita bersama. So kalau saya kata tadi saya sebut tentang dhamir. Dhamir. Ya. Dha, mim, ya, ra. Dhamir. Jamak kepada dhamir, saya letak jim ya. Dhamair. Ini yang sebenarnya dah boleh, lepas ni dah boleh tengok kamus saja. Tak ada masalah pun. Dhamair. Okey. Apa arti dhamir? Ganti nama. Ganti nama diri. Nama ganti nama diri. Okey. Ataupun apalah yang kita nak namakan, tak kisahlah. Yang penting kita tahulah ganti nama diri. Ya. Yeah. So kalau satu ganti nama diri, kita ganti nama diri. Kalau banyak ganti nama diri, ganti nama diri, ganti nama diri. Okey, baik. Dia ada 3 jenis kategori. Satu dipanggil sebagai orang yang pertama atau orang yang bercakap. Bercakap. Atau dipanggil sebagai al-mutakallim. Al-mutakallim. Ini tak penting lah pun, kan? Ini tak penting sebenarnya, tapi perlu kita tahu jugalah. Al-mutakallim. 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 Orang yang bercakap. Okey. Yang seterusnya adalah atau dia panggil sini adalah contoh al-mutakallim ni, kita kata kat sini adalah ana nahnu. Okey, semua dah faham lah ya. Ya. Ana nahnu. Ana nahnu ataupun kita kata aku. Okey? Ataupun kami ataupun kami, aku, saya lah. Aku, saya. Lepas tu kami, kita. Hamba. Okey. So point dia dekat sini ialah, ya, saya nak ingatkan dekat kita sebab kadang-kadang bila kita baca tu kita terlupa nak terjemahkan kami tu kepada kita. Kan? Ini kebanyakan orang baca bila dibaca yang sebenarnya walhal kami kita tu perkataan yang sama. Kan? Tapi macam kita kata hendaklah kami mengingat. Betul ke perkataan tu? Hendaklah kami mengingat atau hendaklah kita mengingat? Kita. Itu yang masalahnya yang saya tengok dalam penterjemahan. Dia guna kadang-kadang dia tahu tu kami, dia guna kami aja tanpa ingat kita. So kita pun pula baca pun
Kita pun baca ikut kami tu. Ini yang selalunya. Tapi dalam bahasa Arab dia kami kita tu sama. Lepas tu ya. Yang kedua adalah orang yang kedua itu orang yang dilawan cakap, iaitu dipanggil al-mukhatib. 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 Saya tak tulis ni. Al-mukhatib. Oh, tip. Al-mukhatib. Ya, iaitu orang yang dilawan cakap. Selalunya kita dalam bahasa kita untuk satu orang kita kata engkau atau kau. Kan? Kalau ramai kita kata, bahasa kita tak ada ya. Bahasa kita tak ada tu. Saya dah tengok kamus, selalunya dia akan cakap kamu semua. Kamu, dia mesti ada kamu semua. Ataupun kamu sekalian. Macam tu. Jadi ataupun dalam bahasa Melayu, untuk dalam bahasa Melayu, kau ni boleh jadi juga kamu. Ini bahasa pula, masalah bahasa kita. So saya ringkaskan dalam pembelajaran kita, saya gunakan engkau untuk satu orang, kamu untuk ramai. Supaya kita tak confuse. Tapi kita kena faham hakikat penggunaan tu dalam bahasa kita. Itu kita kena faham. Ya? Sebab saya takut bila orang dia guna kamu ni, dia faham kamu semua aja, dia tak faham kamu tu untuk seorang juga. So kita betulkan orang, salah kamu cakap macam tu. Ya Pak, saya sebut kamu kan. Salah kamu sebut macam tu. Salah kau cakap macam tu. Tak apa, patut tak boleh guna kamu, patut guna kau. Kita yang salah. Sebab kamu, saya dah rujuk kamu bahasa, Dewan Bahasa. Kamu tu juga boleh merujuk kepada satu orang. Baik, kemudian 5C. 5C iaitu orang yang ketiga, dia panggil sebagai apa dia? Ghaib. Al-ghaib. Ni sibuk nak sangat ilmu ghaib ni. Ni nak jadi makrifat tak lepat. Ni dia, ni ghaib. Belajar bahasa Arab, dapatlah benda tu, tak payah pening-pening kan. Nak pergi belajar benda mengarut, tak payah. Ya. Belajar bahasa Arab, jumpalah ghaib ni. Jadilah. Ilmu ghaib. Ya. So ghaib erti dia adalah orang yang dipercakapkan. Orang yang dipercakapkan. Iaitu kita katakan kat sini dalam bahasa kita, dia, saya tak tahu, saya tak jumpa perkataan selain daripada dia. Ataupun dalam untuk ramai kita katakan mereka. Okay. So cuma tinggal lagi pembahagian itu kita dah tahu dah sebelum ni. Apa dia? Dhamir ini semua berdiri sendirilah. Ya, dhamir ni. Tapi cuma tinggal lagi dhamir-dhamir ni kalau dia di dalam sesuatu menjadi satu ayat dalam bahasa Arab, dia jadi lain-lain pula. Nanti yang itu yang kita jumpa yang perincian ni. Ya. Baik. Okey, tinggalkan yang itu. Kita lihat kepada asal kata. Okey. Ini penting. Okey. So asal kata dia mempunyai 3 huruf. Okey ya. Asal kata dia mesti ada 3 huruf. Okey. So macam mana kita nak tahu? So sekarang ni macam kita tengok tadi surah Al-Masad. Surah Al-Masad. Surah Al-Masad pun ada. Surah Al-Falaq pun ada. Kan? Kita ambil itu dululah contoh-contoh yang 3 huruf terus. Contoh surah Al-Falaq. Kita akan jumpa 3 huruf terus. Ya, kita tengok 1, 2, 3 tu. Huruf satu dia mesti 3 huruf, 2 huruf pertama dan huruf ketiga mesti baris fathah, baris atas. Yang ketiga, huruf kedua mesti berbaris. Baik,
bila kita tengok ada 3 ciri tu, kita tahu itu adalah asal kata. Baik. Yang seterusnya, ini kita dah belajar ya. Yang mana asal kata itu adalah kata perbuatan. Ini kita dah belajar sebelum ni. Ya. Perbuatan telah berlaku. Betul? Betul. Ya. Ada ganti nama diri, dia. Betul? Ya. Betul. Okey. Baik. Jadi kita tahu dekat situ okey. Cuma tinggal lagi bila kita nak cari dalam kamus macam perkataan waqaba, hasada, khalaqa. Tengok ayat suratul Falaq, ayat kedua ada khalaqa. Tengok ayat ketiga ada waqaba. Waqabah. Ha. Ayat kelima ada hasada. Hasidi. Hasada, lah ujung sekali, hasada. Hasidi tunjukkan ya. Hasidi Apa pasal syarat asal kata? Baik, bukan kembali pasal balik. dia Baris atas. bukan. Huruf pertama dan last baris atas. Ya. Baris atas. So ingat balik. So Ya. memang kita tahu, tapi kita faham perkataan hasidin itu dibentuk daripada perkataan hasada. Dikembang dari asal kata tersebut. Ya. Okey? Itu contoh yang paling dekat lah. Jadi kita kata, kalau hasidin boleh jadi bentuk berhasada, khaliqin. Khaliqin. Likin. Dibentuk daripada perkataan khalaqa. Khalaqa. Yang itu kita jumpa Allahul Khaliq. Allah Al-Khaliq. Maha pembuat, Maha pencipta. Allah pencipta. Kan nama dia kan Al-Khaliq. Nama Allah. Jadi macam itulah. Macam Malik. Al-Fatihah ada Malik. Pemilik. So asal kata dia apa? Raja. Itulah dia malaka yamliku kan. Itu yang antara perkataan-perkataan yang perlu kita tahu. Baik. Bila kita cari perkataan, contoh kita bincang sekarang perkataan. Asal kata tu perkataan hasada. Ya. Hasada. Hasada. Okey. Bila kita nak cari dalam kamus, kita kena cari ciri-ciri apa dia yang tadi. Ingat balik ciri apa dia dalam kamus. Asal kata 3 huruf. Okey, pertama mencari dia. Pertama ni step-step dia. Tengok dalam bracket. Dia mesti dalam bracket. Ya. Perkataan di dalam bracket. Perkataan 3 huruf tadi di dalam kurungan. Tapi kalau kurungan tu hilang, fahamlah itu ada error-error lah. Tapi bila kita dah biasa, dah tengok dah biasa, kita dah faham dah perkataan semua. Itu baik, perkataan tu dalam kurungan. Kedua, masuklah ciri-ciri yang kita sebut tadi, 3 ciri tadi. Ya? Dia mesti 3 huruf, huruf pertama dan ketiga baris fathah, huruf ketiga mesti berbaris. Okey? So saya sebut sini lah, ciri-ciri asal kata ya. Yang kedua tengok ciri-ciri asal kata. Okey. Yang ketiga, ni double confirm pula. Yang ketiga dah penuh dah. Ciri asal kata tu 3 huruf apa. Tapi macam saya kata, ini semua peringkat awal. Dah lama kita dah biasa, dah tak perlu dah benda ni semua. Tapi ni asas saja kepada ke arah itu. Ya. Okey. Kemudian yang ketiga ialah perkataan di sebelah. Perkataan di sebelah asal kata. Tengok tu. Okey. Perkataan di sebelah asal kata ni kita kena tengok. Nombor 1, dia mesti ada huruf Ya. di awal kalimah. Ya berbaris fathah. Okey, kita ambil contoh. Kita buka perkataan hasada tadi. Cari perkataan hasada. 22.
72. 72. Masya Allah. Kiri tengah. Jainuddin. Very Dia advanced hafal sekarang ni. surat tu hebat tu. Ha. Siapa cepat lah tu? Siapa 72 cepat lah tu? kiri tengah. Ha. Saya judul. Kiri tengah. Okey. Ya, sudu. So kita tengok dekat sini. Dia ada dalam kurungan atau tidak? Pertama, dia mesti dalam kurungan. Oh, dia ada dalam kurungan. Kedua, tengok pada ciri-ciri asal kata. Tengok ciri asal kata. Dia ada ciri asal kata tadi kita bincang apa dia? Dia ada 3 huruf. Huruf pertama dan huruf ketiga berbaris atas. Dan huruf kedua berbaris. Berbaris. Okey. Ah. Okey. Okey. Huruf kedua berbaris, huruf apa yang berbaris tu? Atas. Sin. Huruf apa? Huruf sin. Sin, cantik. Okey, itu huruf kedua tu yang selalu berubah. Yang lain semua kekal tu. Sebab itu saya katakan dia berbaris. Okey, baik. Baris fathah. Okey, baik. Kemudian kita tengok perkataan selepas dia tu. Selepas perkataan di sebelah asal kata. Hasadah tadi sebelah dia yah sudu. Itu yang kita nak tengok. So, ya tadi saya sebut tu berbaris fathah. Okey, confirm. Kemudian huruf pertama, tengok huruf pertama kita consider itu sebagai huruf pertama. Kenapa? Asal kata huruf pertama adalah 3 huruf. So dipindahkan 3 huruf tu sebelah ya. Ya. Haji ni nampak ni? Ya. Okey. So jadi kita tahu dah. So kamus kata hasada yahsudu. Okey, baik. Dekat sini perkataan hasada itu adalah perbuatan telah berlaku. Yahsudu pula perbuatan sedang berlaku. Baik. Ya, betul. Kita tengok dekat balik dekat kotak table kita tu. Cuba tengok table kita tu. Nombor 2. Okey, tengok pada yang pertama tu huwa tu. Okey. Kita gantikan perkataan fa'ala tu kepada perkataan hasada. Ya. So, okey. Jadi mudhari' dia kena sebut apa? Yang ke sebelah dia tu? Yahsudu. Yasjudu. Yahsudu. Yasjudu. Ya. Ya, yahsudu. Sin tu dhammah. Baik. Macam mana kita tahu hasada yahsudu? Kamus beritahu kat kita. Baik. Kita kena faham dalam kamus ini, ya. Dia bila sebut kita kata di perbuatan, dia mesti ada apa tadi? Ciri-ciri perbuatan? 3 makna, tempat dan pelaku. Makna, tempat dan pelaku. Makna tempat, makna masa, bukan tempat kan? Masa. Makna, masa dan pelaku. So dalam perkataan hasada ada makna dia bagi kamus yang bagi tahu kita makna. Apa dia? Iri hati. Dengki. Kan? Okey. Itu makna. Kita tahu juga hasada dengan kaedah kita faham hasada itu ada masa. Yahsudu juga ada masa. Hasada tu masa dia adalah telah berlaku. Yahsudu tu sedang atau akan berlaku. Okey. Pelaku dia pula kita tengok dalam table kita tu hasada tu dia, yahsudu tu juga dia. Ya. Okey? Itu dalam table. So kalau kita nak tukar ganti nama diri dia, kita kena tukarkan ikut table kita tu. Contoh kita kata mereka telah. So fa'ala tadi sebab dia telah berlaku, kita jadikan fa'alu. Atau hasada jadi hasadu. Yahsudu jadi mereka sedang dengki. Yahsuduna. So 3 huruf tu dia sama dalam kamus, cuma tambah waw nun dekat belakang atau waw alif dekat belakang. Boleh faham ni?
Ya. Okey, Jai. Ya. Boleh sekejap Ustaz. Okey. Mudarat. Haji ni tengok dulu dekat Table. apa ni dulu. Kat table. Dekat table dulu. Table. Okey. Letakkan perkataan hasadatu dekat perkataan fa'ala. Okey. Letakkan perkataan yahsudu tu dekat perkataan yaf'alu. Ya. Okey, baik. Apa yang berbeza antara yaf'alu dengan yahsudu? Yaf'alu dengan yafsudu. Apa yang membezakan? Huruf kedua. Baris huruf kedua tu. Baris pada huruf kedua. Baris pada huruf kedua. Okey, right. Okey, nampak tak? Apa perbezaan dia? Atas dengan depan lah. Atas dengan depan. Yaf'alu, ain huruf kedua itu ain, yaf'a, a tu baris atas. Yahsu, su tu baris depan. Betul Haji ni? Okey. Okey, kita tengok pula perkataan sebelah dia 73. Tengok perkataan hasuna. Hasud. 73 kanan 73. atas. Kamus. Kanan atas. Okey. 73 kanan atas. Sebelah je. Okey. Okey, perkataan hasuna pula, apa yang membeza dengan asal kata? Dia asal kata. Huruf kedua dia. Huruf kedua. So sebab itu tengok balik kita punya kertas kerja, pastikan ya, huruf pertama, huruf ketiga mesti baris atas. Huruf kedua tu itu bergantung dekat kamus. Haji ni faham? Saya cuba nak cari yang 73 saja. Mata saya tak nampak. Oh, 73 Dalam sebelah kanan. mata saya tak nampak. Kanan tengah mana? 73 sebelah kanan. Okey. Tengah. Baik Dari bagus. atas. Baik bagus. Atas. Bagus. Apa dia? Baik, bagus. Baik. Okey. Alright. Hasuna. Ya, jumpa dah. Hasuna. Okey. Hasuna. Okey. So Okey. si huruf kedua dia baris dhammah kan? Ya. So kita hasada kenapa baris atas? So nak ketentuan huruf kedua, Haji ni faham tak huruf kedua apa dia? Apa perkataan huruf kedua dia berasal kata baik bagus tadi, hasuna tadi, apa huruf kedua dia? Huruf kedua. Sin. Sin kan? Sin. Okey. So itu kita panggil huruf kedua lah. So huruf kedua tu ketentuan baris dia adalah pada kamus. Ya? Mesti merujuk pada kamus. So cuma tinggal lagi, okey, table kita pula hanya nak menukarkan ganti nama diri. Okey, contoh perkataan kita letakkan dia dekat fi'il madhi hasuna untuk dia kan? Hasuna, so dia telah baik, dia telah bagus. So hasuna. Yahsunu, dia sedang bagus. Ya. Okey, baik. So macam mana kita nak tukar pula kepada ganti nama diri, tadi kita sebut dia, macam mana kita nak kata engkau? Engkau untuk apa dia? Untuk hadir. Engkau tu orang yang mana? Orang yang bercakap ke, orang lawan cakap ke, orang yang mana? Tengok tu dulu. Lawan cakap. Okey, tengok lawan cakap ni, tengok sebelah kiri kategori tu. Dalam table, tengok kategori. Okey. Mana perkataan engkau? Lelaki. Engkau, ya. Okey. Hantar. Nampak lelaki? Okey, ikut table tu pergi kat mana? Macam nak sebut? Macam nak sebut? Untuk hasuta.
Hasunta. 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 Jahid. Macam itu kita dah carilah. Okey. So, Okey. Okey, itu engkau telah. So sekarang ni kita kata, okey, engkau sedang. Macam mana nak buat? hasulu. Hasunu. Hasulu. Mana? Engkau sedang. Sedang dekat mana? Sedang mesti ambil dekat yahsunu. Tasulu. Tasunu. Tahsunu. 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 Okey, jahid. Okey, itu bermaksud Haji Nik dah faham tentang penggunaan table. Ya. Dah faham bagaimana application semua. Okey, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik. 9 minit. Okey. Alah, baru lupa. Itulah Umar, baru dah teringat ni, baru teringat entah kata ditulis dalam Word. Saya pun lupa dah. Supaya tak hilang. Tapi pun masih 9 minit lagi. Okey, baik. Alhamdulillah. So, itu semua asal kata. Dan seandainya kita tengok poin nombor 6 tu, sekiranya kita nak buang, ganti nama diri tersebut. Kita nak cari asal kata dalam satu perkataan. Contoh tadi, kita tengok dalam Al-Quran tadi contohnya, kita nak cari asal kata bagi suatu perkataan. Ya, saya pernah sebut sebelum ni, antaranya lah, macam perkataan kita sebut di an-nafathati tadi kan. An-nafathati. Ya. An-nafathati. Panjang. Okey. So, okey. So, baik. Macam mana kita nak buat? Cuba tengok dalam buku kertas kerja saya tu apa nak buat. Pertama, buang alif lam. Buang alif lam. Kan? So, buang alif lam. Kita tinggal nun, fa, alif, sa, alif, ta. Okey, baik. Kemudian saya sebut tu, buang ta marbutah. Tak ada ta marbutah. Kita tak jumpa. Okey, tinggalkan. Teruskan. Buang mim. Tak ada mim. Tinggalkan. Kemudian buang alif, waw atau ya. Ada berapa alif kat situ? Ada 2 alif. Tinggal nun, fa, sa, ta saja. Okey. Ya. Kemudian buang huruf sin, ta. Huruf sebelumnya. Yang ada kita jumpa adalah huruf ta je. Sin tak ada. So tinggal apa? Nun, fa, ta. Sa. Kita buka kamus. Cari perkataan nun, fa, ta. Ya. Muka 430. Sebelah kanan, bawah sekali. 430. Okey, kanan sekali bawah. Okey. Itu asal kata nafasa yanfusu atau nafasa yanfisu. Dia ada bagi 2 baris untuk huruf kedua. Nampak tak? Ya. Yanfisu atau yanfusu. Okey. Okey, itu adalah asal kata dia. Tapi kita bukan nak cari asal kata. Sebab kita tengok ni perkataan itu adalah perbuatan. Betul. Kata nama, betul. Asal perkataan yang kita sebut ni adalah kata nama. Tapi kita cari dia di asal kata. Kita tengok balik, kita turun muka surat 430 sebelah kiri. Kita turun sikit, kita akan jumpa perkataan-perkataan tukang sihir. Tengok perkataan tu apa dia? Nafisatun 430. 430 lah. Sebelah kiri ya. Nafisah. Satu perkataan nafisah, satu perkataan nafasatun. Arti dia tukang sihir. Itu yang tadi dalam terjemahan tadi cakap meniup lah, apalah semua. Dekat sini dah tahu dah. Yang sebenarnya apa ni nak cakap? Tukang sihir, ahli sihir lah. Itu je singkatannya. Kan? Tapi yang penting dia, perkataan tukang sihir ni, dia buat sihir ni kita tengok dia mesti ada kaitan dengan ludahan air liur dari mulut dia. Pui So dia ada hembusan-hembusan tu lah. Itu nak bagi hembusan-hembusan. Tiupan-tiupan. Kan? Dia hak tui kita pun tak tahu lah tu. Yang bab tu saya tak belajar. Tapi saya tahu ada. Daripada sudut bahasanya dia ada
Orang Arab dia mesti ada spesifik orang tu buat macam mana, dia guna apa, ada memang ada bincang macam itu. Okey. Jadi itu di antara kita dapat mudah bagaimana daripada perkataan yang pelik tadi dengan kaedah yang kita ada tadi, kita jumpa asal kata sehingga kita jumpa perkataan dia yang sebenar. Sebab kita bicara ni, kita bukan nak cari perkataan perbuatan, betul? Tapi kita tahu perkataan tu dari perbuatan. Okey, dibina sehingga menjadi perkataan-perkataan yang lain. So, kita akan jumpa perkataan tu macam kita jumpa dalam ni lah. Nafasatun. So, tambah alif nafasatu yang sebenarnya adalah jamak. Cuma tinggal lagi kat sini tak tulis lah. Jamak tu dia tak beritahu kat kita. Yang sebenarnya nafasat, ada alif dekat tu, kemudian hilang tamar butah. Itu adalah jamak kepada nafasatun. Boleh faham? Tuan-tuan boleh tulis dekat situ jim, tuan-tuan tambah dekat dalam kamus tuan-tuan, jim kan, nafasat, semua sama kecuali 2 huruf di akhir, iaitu ta marbutah jadi ta, sebelum ta tersebut ada alif. Nampak tak? Dekat mana Ustaz? Dekat nafisat. Nafisatun. Okay. Ataupun nafasatun. Okey. Nafasatun, perkataan nafasatun, cuma tukarkan ta marbutah tu kepada alif ta. Alif ta. Okey. Okey. Jadi ta jadi domah ke ta jadi ta domah lagi ya? Tak kisah. Tambah alif je. Dia kalau dia tambah alif ta je. Tak, itu menunjukkan kalau ada alif ta tu menunjukkan jamak. Oh, tak. Macam kita baca kan? Bukan ta buta, ta macam kita ta baca. betul, Tak betul. Dia macam ni. Okey, saya nak nampakkan kepada kita untuk kita nampak sikit. Kita kata seorang perempuan Muslim kita panggil apa? Muslim. Perempuan Muslim. Nisa. Muslimah. Muslimah. Muslimah, betul? Ya. Betul tak? Kalau ramai perempuan Muslim? Muslimat. Muslimat. Tu cerita dia. Tambah alif ta kan? Ta marbutah tu buang. Muslimat. Tu. Muslimat. Tambah alif ta. Nampak tak? Ya. Okey. So ramai muslimin wal muslimat kita kata. Tapi asalnya muslimah. Macam tu juga nafasah. Nafasatun. Okey. Dia jadi nafasat. Tu cerita dia. Okey. Nampak tak berapa banyak rahsia Al-Quran kita telah pelajari dengan sebab bahasa. Dengan sebab bahasa. Sebab begitulah penting bahasa Al-Quran ini. Al-Quran tu kita pelajari, bahasa dia tu kita kena pelajari dan kita dapat faham dengan lebih baik. InsyaAllah. Dan pentadabur yang lebih baik. Jadi ini semua basic-basic. Jadi insyaAllah akan datang kita dan jangan risau setiap kali kita kelas, kita mesti ada pelajaran baru yang kita belajar. InsyaAllah. Walaupun kita ada ulang-ulang, jangan risau. Tetap saya akan letakkan pelajaran baru. Supaya kita ada ilmu yang tu, dan sambil tu juga kita cuba mengukuhkan pelajaran-pelajaran yang sedia ada. Ustaz, soalan Ustaz. Ya, silakan. Dalam surah Yasin tu, ja'alna tu, kami jadikan kan? Betul. Apa asal kata tu, ja'alna? Apa saya kata ja'alna? Patut tanya saya ke? Saya cari dalam kamus, tak ada. Kalau ja'ala, tak ada. Ja'ala tak ada. Ada, mesti ada. Saya jumpa. Okey, saya jumpakan Haji. Sekarang juga. Ayat apa ayat? Okey, muka surat 59. Haji tengok muka surat 59. 59. Sebelah kanan bawah. Tu ja'ala. Ya ja'alu. Ja'ala ya ja'alu. Yep. Tu ada? Ja'ala ya ja'alu. Mengadakan menjadikan. Oh, Mula tengok. Saya silap tengok juga. Ada. Jangan risau. Okey. Okey, alhamdulillah. Itu bermaksud Haji sedang buat paperwork kat